Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu secara live Facebook bagi meneruskan bacaan kitab Pati Muniyatul Musalli, kitab yang membicarakan tentang sembahyang. Qala musannif, pagi ini kita sambung pula muka surat 48 dan 49 insya-Allah. Tajuk dia rahsia tasyahud. Rahsia tasyahud dan salawat dan salam, itu tajuk dia. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Di sini musannif bawa datang dengan soal jawab. Soal jawab. Okey, kata musannif, dan apa pula rahsia tasyahud dan salawat dan salam. Qala musannif, dan apa pula rahsia tasyahud dan salawat dan salam. Jawabnya, rahsia dan makna at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Maksudnya, segala bagai membesar, bagai berkat, bagai beri rahmat, bagai baik, segala bagi bukan bagai. Segala bagi membesar, bagi berkat, bagi beri rahmat, bagi baik, kesemuanya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bagi membesar, bagi berkat, bagi beri rahmat, bagi baik, semuanya terserah kepada Allah. Kemudian ingat bahawasanya kita ni masuk di bawah agama Islam ni sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni sekarang ni Islam yang kita nikmati sekarang ni, Islam yang kita kecapi sekarang ni adalah disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebarkan Islam, yang datang dengan agama Islam. Kalau Nabi tak menyebarkan Islam, tak datang dengan Islam, maka kita pun tak Islam. Jadi kita kena bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana adanya Nabi kita yang menyebarkan Islam, yang menyebabkan hari ini kita berada di dalam Islam. Maka kita mendoa kepadanya, maka kita pun berdoalah kepada Nabi dengan kita kata assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kita duk baca dalam tahiyat tu lah, tasyahud tu. Tu tanda kita berterima kasih kepada Nabi kita yang membawa Islam. Artinya selamat sejahtera atas engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat sejahtera atas engkau hai Nabi, dan kasih sayang Allah dan berkatnya. Itu arti daripada kata assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat sejahtera atas engkau hai Nabi Muhammad, dan kasih sayang Allah dan berkatnya. Kemudian ingat kepada
kita sendiri, kita pun kena ingat kepada diri kita sendiri dan hamba yang soleh-soleh. Kita kena ingat, maka berdoa pula. Maka kita pun berdoa pula dengan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin yang kita baca dalam tasyahud tu. Kita kena ingat pada diri kita dan hamba-hamba yang soleh dengan kita berdoa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin dalam tasyahud akhir, tasyahud tu lah. Artinya selamat sempurna atas kami dan hamba Allah yang soleh-soleh. Itu doa lah tu, doa kepada Nabi, doa kepada kita sendiri dan hamba-hamba yang soleh. Baik. Kemudian ingat, yang sebenar memberi nikmat ialah Allah. Yang sebenar yang memberi nikmat itu ialah Allah, dan utusan Allah. Siapa dia? Ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ya, yang memberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala, dan juga utusannya ialah Nabi Muhammad dengan membawa datang Islam kepada kita. Maka baca mulutnya musalli, orang yang sembahyang tu, dengan katanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya hamba bersaksi, yakni aku bersaksi dengan 5 anggota. Aku bersaksi dengan 5 anggota, iaitu 5 anggota tu telunjuk kita ni. Ketika mana kita tasyahud tu, kita bersaksi dengan kita angkat telunjuk sampai pada kata asyhadu an la ilaha illallah, kita angkat telunjuk kita ni, angkat tu, dan mata kepadanya, dan mata kita melihat padanya, pada telunjuk tu. Asyhadu an la ilaha illallah, mata kita melihat padanya. Dan hati dengan ingat, hati tu kena ingatlah. Mulut kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Telunjuk ni kena angkat, mata kita lihat padanya, dan hati kita kena ingat bahawa aku bersaksi tiada ada Tuhan melainkan Allah, dan aku juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Tu. Dan ibu tangan, ibu jari lah, dengan telunjuk. Maknanya ibu jari kena rapat dengan telunjuk ni. Tu. Ketika mana tasyahud tu, rapat dia kata. Dan ibu tangan ataupun ibu jari tangan tu dengan telunjuk tu mesti rapat. Ketika mana kita angkat jari tu, ibu jari tangan ni kena rapat dengan telunjuk. Dan mulut sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mata lihat pada ni, pada jari kita ni, dan hati kita kena ingat apa yang kita sebut tu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dan mulut lidah, maknanya lidah ada di mulut ni, kena dengan mengaku bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Tu mulut kita kena mengaku. Dan hamba bersaksi bahawa Nabi Muhammad orang dipilih jadi Rasulullah. Mulut kita kena bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Mulut kita kena mengaku. Ketika mana? Ketika tasyahud tu lah. Jari kena angkat, jari telunjuk kena angkat, ibu jari kena rapat dengan telunjuk. Mata kena lihat pada pada telunjuk ni, dan hati kena ingat bahawa kita sedang mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Manakala mulut kita pun kena mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Mulut kita kena mengaku.
Kemudian berdoa kepada Rasul. Kemudian lepas daripada itulah, kemudian berdoa kepada Rasulullah dan keluarga sahabatnya, sahabat Rasul, keluarga Rasul, dan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, keluarga Ibrahim. Dengan kita kata dalam tasyahud tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, hingga akhir tasyahud lah, hingga sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Sampai situ. Maknanya kita berdoa pula kepada keluarga Rasul, sahabat-sahabat Rasul, dan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, dengan kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang tu semua adalah doa lah, doa kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Tu yang kita panggil tasyahud akhir. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, muka surat 49. Muka surat 49, kitab Pati Munyatul Musalli. Tajuk dia rahsia memberi salam. Rahsia memberi salam. Okey, di sini juga dibawa datang dengan soal jawab. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan apa pula hikmah dan rahsia salam. Apa hikmah dan rahsia salam tersebut? Salam dalam sembahyang itulah. Jawabnya, apabila kita telah menyembah Tuhan dengan ghaib. Ghaib ni maknanya dengan kita tak nampak lah di depan kita tu. Tuhan memang kita tak nampak, sebab Tuhan ni tak bertempat. Jadi kita sembah Tuhan dengan ghaib, perasaan hati kita lah. Kita anggap Tuhan tu ada depan kita, padahal kita tak nampak dengan mata kepala. Kita sembah Tuhan tu dengan perasaan hati kita, dengan keluarga sahabat handai. Maka Tuhan pun telah terima doa kita. Kita menyembah Tuhan tu dengan keluarga kita, dengan sahabat handai kita. Maka Tuhan pun telah terima doa kita pada Fatihah. Tuhan pun telah terima doa kita dengan pada surah Al-Fatihah tu, iaitulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan satu lagi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah doa lah, doa dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau ya Allah kami sembah, dan hanya Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah olehmu ya Allah akan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itulah jalan orang-orang yang telah memberi nikmat oleh Engkau ya Allah. Waladdallin, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukanlah jalan-jalan yang dimurkai oleh kamu ya Allah, dan jalan-jalan yang sesat. Itu doa lah tu. Jadi Allah Ta'ala terima doa kita pada surah Al-Fatihah tersebut. Dan lain daripada Fatihah, seperti mana duduk antara dua sujud tu, doa juga tu. Ataupun dalam selawat tu pun doa juga, dalam tasyahud tu. Maka sekarang kita hendak balik. Kita pun nak balik lah. Dah kita doa semua siap dah dalam sembahyang, kita pun nak balik lah, berserta keluarga, sahabat kita nak balik lah. Lalulah kita beri salam. Kita nak balik lah, kita bagi salam lah. Seolah-olah begitulah dalam sembahyang lah. Kita dah selesai dah semua berdoa kepada Allah, dan Allah pun terima, kita pun nak balik lah. Kita nak balik tu dengan kita memberi salam. Seperti kita kata dalam sembahyang tu, Assalamualaikum warahmatullah. Itu tanda kita nak balik tu. Maknanya tanda kita telah selesai berdoa di dalam sembahyang. Maka kita pun nak balik dengan kita kata Assalamualaikum warahmatullah. Artinya selamat sejahtera atas kamu dan kasih sayang oleh Allah. Sekali ke kanan. Bagi salam tu sekali ke kanan. Yang tu wajib.
Yang tu adalah rukun sembahyang. Dan sekali lagi tu ke kiri, ke kiri pula. Tadi ke kanan bagi salam, seolah-olah kita nak balik. Kemudian bagi sebelah kiri pula. Kiri tu sunat, kanan tu wajib. Ke kiri seolah-olah kita nak balik. Seolah-olah kita tu nak balik dah daripada berjalan pada tempat yang jauh. Seolah-olah kita nak balik daripada kita berjalan pada tempat yang jauh. Dan sekarang bolehlah kita bersukaria lepas pada bagi salam kanan dan kiri. Bolehlah kita bersukaria dengan anak isteri, sahabat andai dan lain-lain. Dan sempurnalah menyembah kita. Maknanya bila selepas mana kita bagi salam tu kanan dan kiri, maka kita bolehlah bersukaria dengan sahabat anak isteri kita. Sebab apa? Sebab kita telah selesai sempurnakan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala musannif, peringatan oleh tuan musannif. Hikmah ini, hikmah yang telah kita bacakan tu, dan juga dalam syarah Musalli, hamba naqal, hamba ambil. Hamba tu tuan musannif lah. Hamba ambil daripada beberapa kitab hikmah yang baharu dan lama. Maknanya tuan musannif ni dia ambil daripada kitab-kitab yang lama dan kitab-kitab yang baru, dicampurkan dan dimasukkan dalam kitab ni. Iaitulah hikmah-hikmah tentang hikmah rahsia tasyahud, salawat dan salam, rahsia memberi salam. Semua tu tuan musannif ambil daripada kitab-kitab yang lama dan kitab yang baru dan dimasukkan dalam kitab ni. Itu maksudnya. Qala musannif, dan di sini memadalah sedikit ambilan hamba pada syarah Musalli. Tuan musannif kata di sini pun cukup dah sekadar tu. Hamba ambil pada syarah Musalli yang telah hamba tulis sebelum daripada ini. Tu. Dan sekarang hamba masuk ke dalam pati Musalli semula. Dan sekarang musannif ambil balik masuk dalam ni kitab ni, pati Musalli ni. Dan riwayat daripada Hasan Basri. Diriwayat maknanya diceritakan daripada Hasan Basri lah. Hasan Basri ini seorang ulama pada zaman dulu. Diceritakan daripada Nabi SAW. Nabi cerita apa? Bagi orang sembahyang, bagi orang yang sembahyang tu 3 karamah, 3 kelebihan. 3 yang kelebihan lah. Pertama daripada 3 kelebihan pada orang yang sembahyang itu, bertabur kebajikan daripada langit ke atas kepalanya. Orang yang sembahyang ni, Nabi kata di kepala dia tu bertabur kebajikan daripada langit turun ke atas kepalanya. Tu bertabur ni maknanya banyaklah kebajikan yang turun daripada langit ke atas kepala orang yang sembahyang. Tu yang pertama, karamah yang pertama. Yang kedua, malaikat keliling daripada 2 kakinya. Malaikat ni banyaklah duk keliling daripada 2 kaki orang yang sembahyang tu hingga sampai ke langit. Para malaikat duk keliling di kaki orang yang sembahyang hingga ke langit. Tu karamah yang kedua. Kemudian ketiga pula karamah yang ketiga, malaikat menyeru dengan katanya. Malaikat memanggil dengan katanya, memanggil orang yang sembahyang tu lah dengan katanya. Kalau orang sembahyang tahu bahwasanya dirinya berserta Tuhan, nescaya tiada berhenti daripada sembahyangnya. Malaikat kata macam tu. Kalau orang yang sembahyang tu dia tahu kata diri orang yang sembahyang tu bersama dengan Tuhan, nescaya dia tak berhenti daripada sembahyang. Dia akan berterusan sembahyang sebab dia tahu diri dia tu bersama dengan Tuhan. Itu karamah yang ketiga. Jadi secara kesimpulannya, sembahyang ini amat besar kelebihan dia. Amat besar kelebihannya. Jadi mari sama-sama kita sembahyang, jangan tinggal sembahyang. Sembahyanglah walaupun sembahyang yang sunat. Sembahyang jugalah sekadar kemampuan kita, insya-Allah. Besar sangat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.